الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات. اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفية هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علم الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ورزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتح لنا وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم فضلا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sedang hadirin hadirat, para muhibbin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita pada saat dan ketika ini diberi taufik untuk menunaikan kewajipan menunaikan solat fardu maghrib, kemudian diberi taufik oleh Allah untuk sama-sama kita menghadirkan diri di dalam majlis ilmu, di dalam taman-taman syurga, di dalam taman-taman yang Allah himpunkan hamba-hambanya yang insya Allah akan diberi kebaikan, kebajikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan dibukakan pintu-pintu ataupun jalan-jalan, dipermudahkan oleh Allah insya Allah menuju ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala seperti yang difaham daripada maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barang siapa yang berjalan kepada satu jalan untuk menuntut ilmu dengan niat yang baik, nescaya Allah akan membukakan jalan-jalan, nescaya Allah akan mempermudahkan bagi mereka jalan-jalan untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita dipilih lagi oleh Allah dengan limpah rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun esok lusa tak pasti lagi, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak wajib memberi taufik kepada mana-mana hamba-Nya. Allah Ta'ala maha berkuasa memberi petunjuk kepada sesiapa yang Dia kehendak, dan Allah Ta'ala juga maha berkuasa menutup hati-hati hamba-Nya daripada mendapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bersyukur, sangat-sangat mujur, sangat-sangat berterima kasih kepada Allah. Janganlah nikmat ini ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi taufik oleh Allah, dipilih oleh Allah, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita senantiasa dapat bermulazamah duduk di dalam majlis ilmu, yang mana di dalam majlis ilmu itulah Allah Ta'ala akan memberi petunjuk-petunjuk. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah membukakan pintu ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Yang pertama-tama sekali, betulkan niat kita belajar. Kita belajar ni kerana nak cuba amalkan yang baik-baik, agar hubungan kita dengan Allah semakin baik. Bila hubungan kita dengan Allah semakin baik, dengan sendiri insya-Allah hubungan kita sesama makhluk pun jadi baik.
Kerana Allah tak pernah menyuruh kita membuat kezaliman ataupun perkara yang keji kepada sesiapa pun. Jadi orang-orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih daripada segala-galanya, dia akan menjadi orang yang baik kepada sekalian makhluk Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah memerintahkan sekalian hamba-Nya supaya berbuat baik kepada sesiapa pun. Tapi kalau kecintaan kita kepada makhluk lebih mengatasi cinta kita kepada Allah dan Rasul, maka inilah kadang-kadang menjadi asbab dikarenakan oleh makhluk kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yadzu billahi min dzalik. Baik. Sambungan kitab Bijmalani Minhajul Abidin, muka surat berapa ni? 180. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mujur Allah Ta'ala tak tutup telinga kita. Mujur Allah Ta'ala tak tutup telinga kita daripada mendengar nasihat-nasihat agama. Allah Akbar. Apabila Allah menzahirkan kekerasan di antara kekerasan Allah, kita ni kadang-kadang mendapat kasih sayang Allah, lemah lembut Allah. Contohnya pada hari ini, dalam waktu kita leka, kita lupa, kita lalai, mungkin kita meninggalkan kewajipan ataupun melakukan maksiat, kita masih lagi diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh makan, boleh minum, boleh berjalan dan sebagainya. Mata kita ada melihat benda haram, tapi masih lagi diizinkan Allah melihat. Lidah kita ada bertutur benda yang haram, tapi Allah izinkan lagi kita bertutur. Kadang-kadang kita gunakan kesihatan kita untuk melakukan maksiat, tapi alhamdulillah masih diberi sihat oleh Allah. Itu lemah lembut Allah. Tapi jangan lupa, Allah Ta'ala itu juga memiliki sifat kekerasan. Apabila dia menzahirkan kekerasannya, tidak ada siapa yang boleh menahan. Tidak ada siapa yang boleh menahan. Contohnya, apabila Allah Ta'ala kehendak menyesatkan mana-mana hamba-Nya, tak ada seorang pun yang boleh menahan. Tak ada seorang pun yang boleh menahan Allah Ta'ala menarik kembali nikmat taufik yang Allah dah bagi. Hari ini kita boleh solat, besok tak mustahil Allah tak memberi taufik. Boleh jadi besok kita takkan solat, boleh jadi besok kita bergelumang dengan maksiat. Apabila Allah Ta'ala tak memberi, memang kehendak kita nak melakukan taat, tapi kalau Allah tak kehendak, itu di antara sifat kekerasan Allah yang sepatutnya kita orang yang berakal ni takut, risau, bimbang. Seandainya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik ini ditarik kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mustahil. Berapa banyak orang yang Islam akhirnya mati kafir, betul? Jadi tak ada seorang boleh menahan. Jadi apabila kita menilik, merenung, memikir sifat kekerasan Allah Ta'ala itu, sepatutnya di dalam hati kita timbul rasa risau, takut, bimbang. Tidak ada sesiapa yang boleh memberi petunjuk kepada kita kalau Allah Ta'ala tidak memberi petunjuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa memberi taufik kepada kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa memaafkan kesalahan kita. Amin ya Rabbal Alamin. 180 perenggan berapa? Bismillahirrahmanirrahim.
Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Firman Allah Ta'ala, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zina. Sesungguhnya kata Allah, kehidupan dunia itu, kehidupan kita atas dunia ni lah, adalah merupakan permainan. Maknanya kehidupan kita atas dunia ni bukan kehidupan yang hakiki, bukan. Kehidupan kita atas dunia ni bukan hakiki, bukan kehidupan yang sebenar-benar. Kita dihidupkan oleh Allah bukan untuk terus hidup di sini. Kita dihidupkan oleh Allah untuk dimatikan kembali. Barangkali masa kematian itu dekat dah dengan kita, seperti yang dah berlaku kepada almarhum almarhumah, saudara-mara kita, kawan-kawan kita yang dulunya mereka hidup seperti kita, makan minum seperti kita, berseronok, bergembira, berharta, berpangkat, berjawatan. Tapi sekarang ni mereka dah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala tak mengekalkan? Kerana kehidupan dunia ni permainan, bukan kehidupan yang hakiki. Kebahagiaan di dunia, kebahagiaan yang bukan kekal. Kekayaan di dunia bukan kekayaan yang hakiki, bukan. Kejayaan di dunia bukan kejayaan yang hakiki. Kesenangan dunia bukan kesenangan hakiki. Keselamatan di dunia bukan keselamatan hakiki. Keamanan di dunia bukan keamanan yang hakiki. Sebab tu orang mukmin dia nakkan kesenangan, kemewahan, kebahagiaan, keseronokan, keamanan, keselamatan yang hakiki, iaitu nanti di hari kiamat. Itu wawasan orang mukmin. Adapun wawasan orang munafik, wawasan orang kafir, dia nak memiliki segala-gala kesenangan, kemewahan, kebahagiaan, kejayaan di dunia. Sebab tu mereka menghabiskan segala masa dan waktu mereka untuk mencari, mengumpul, berlumba-lumba mencari kekayaan dunia tanpa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau tanpa memikirkan bekalan akhirat. Na'udzubillah min zalik. Jadi bagi orang yang menyangkakan dunia ini tempat kekal, mereka akan menghabiskan masa dan waktu mereka mengejar impian masing-masing. Kesenangan, kekayaan, puji-pujian, penghormatan, mereka akan bermati-matian. Itu yang menjadi target utama mereka hidup atas dunia. Ada pun ibadat bukan target. Mereka hidup atas dunia targetnya untuk senang, untuk mewah, untuk kaya, untuk seronok, untuk enjoy. Bukan ibadat. Ibadat jadi sampingan. Padahal ibadat itulah matlamat kenapa kita dihidupkan oleh Allah. Kenapa saya dihidupkan oleh Allah sampai ke hari ini? Kenapa tuan-tuan, puan-puan, para muhibbin sekalian masih lagi diberi roh, dihidupkan lagi oleh Allah sehingga ke saat ini? Kenapa? Supaya mentaati perintah Allah, beribadat. Tapi kita dah terpengaruh dengan dunia, terpengaruh dengan makhluk, leka, lupa, lalai. Jadi matlamat kita hidup tu dah tukar.
Kita hidup bukan untuk ibadat, tapi kita hidup untuk mencari kesenangan. Padahal mencari kesenangan, keseronokan itu sampingan tujuan ibadat. Tujuan utamanya ibadat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia di atas dunia ini melainkan supaya mereka itu mengabdikan diri kepada Allah. Apa maksud mengabdikan diri? Mentaati Allah zahir dan batin, membuat apa yang Allah suruh pada zahir dan pada batin, meninggalkan apa yang Allah larang pada zahir dan pada batin. Itulah kenapa, itulah matlamat ataupun hikmah kenapa kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntunglah orang-orang yang tidak dilekakan dengan dunia. Beruntunglah hamba-hamba Allah yang tidak dilekakan dengan kehidupan dunia, dengan makna mereka meskipun hidup di atas dunia, mereka bersungguh-sungguh membuat persiapan hari kematian dia. Kerana dia tahu, dia tak kecewa. Dia tidak kecewa seandainya dia tidak mendapat kesenangan, kebahagiaan, keseronokan di dunia. Dia tak kecewa, kerana dia tahu semua itu sementara. Bahagia macam mana pun dia akan berakhir. Kaya macam mana pun akan berakhir. Sihat macam mana pun akan berakhir. Orang sayang kita macam mana pun akan berakhir. Jadi dia tak kecewa kalau tak dapat kesenangan atas dunia. Sebab bukan dunia matlamat dia, matlamatnya akhirat. Jadi orang yang macam ni dia sibuk memperbaiki diri dia. Dia sibuk menuntut ilmu, berusaha beramal dengan ilmu. Kerana ilmu itu kalau sekadar dituntut, dipelajari, tidak diserapkan di dalam amal ibadah, maka tidak ada apa-apa pun kemuliaan yang kita dapat. Ilmu tu hanya sekadar maklumat sahaja. Ilmu akan menjadi maklumat sahaja apabila tidak diamalkan. Seseorang itu menjadi mulia di sisi Allah apabila mengamalkan ilmu yang diberi oleh Allah. Kalau sekadar mempelajari, memahami, tetapi kita tak amalkan, tak ada apa kemuliaan. Tak ada apa pun kemuliaan sebenarnya di sisi Allah. Kenapa kita dipilih oleh Allah untuk duduk dalam majlis ilmu? Kerana Allah nak jadikan kita orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seandainya kita tidak bersyukur ataupun kita tidak menghargai pilihan Allah Ta'ala ini, maka rugilah kita serugi-ruginya. Kerana ada orang yang tidak dipilih oleh Allah duduk dalam majlis ilmu. Ada orang yang Allah tak pilih, Allah tak beri taufik kepada mereka untuk duduk dalam majlis ilmu. Telinga mereka ditutup oleh Allah daripada mendengar surahan-surahan ilmu. Hati-hati mereka ditutup oleh Allah daripada menerima nasihat-nasihat agama. Tapi kita, Allah dah pilih, tiba-tiba kita tak hargai, maka rugilah, sangat-sangat rugi. Jadi jangan kecewa kalau tak ada keduniaan pada kita. Tak boleh seronok macam orang lain, tak boleh mewah macam orang lain, tak boleh bahagia macam orang lain, tak kaya macam orang lain, tak terkenal macam orang lain. Tak perlu nak kerja. Sepatutnya kita kena rasa seronok apabila Allah mengizinkan kita boleh solat, boleh mengaji, boleh solawat, boleh istighfar. Ini sebenar-benarnya sebesar-besar nikmat yang Allah bagi. Tak boleh nak bandingkan dengan harta benda dunia itu, tak boleh. Ada orang hidupnya bahagia, rumah tangganya bahagia, tapi tak solat. Allah tak bagi dia solat. Allah tak pilih dia menjadi orang yang solat, tapi rumah tangganya dia kata bahagia.
duit banyak, mewah, mana nak pergi boleh, apa nak makan dapat, kan? Tapi Allah tak memilih mereka menjadi orang yang sembahyang. Allah tak pilih mereka menjadi penuntut ilmu. Nampak tak? Na'udzubillah. Jadi kebahagiaan yang diperolehi itu hanya sementara. Dia takkan bawa akhirat kebahagiaan tu. Jadi tu di antara cara ulama ajar kita. Jangan kecewa seandainya tak dapat kemewahan, kesenangan. Bahkan rasakan kebahagiaan apabila Allah mengizinkan kita mendirikan sembahyang. Tak boleh nak bayar, tak boleh nak bayar meskipun kita bilioner, tidur atas duit, tak boleh nak beli taufik daripada Allah. Tak boleh nak beli Allah ni 2 juta bagi aku taufik hari ni nak solat, dah tak dapat. Ke kita yang tak ada harta benda kekayaan ni, Allah bagi taufik. Itu menunjukkan taufik ni terlalu mahal. Makna tak boleh nak diletakkan nilainya. Meskipun dia raja contohnya, dia bilioner, dia tak boleh beli nikmat taufik untuk semayang, taufik untuk mengaji, taufik untuk mentaati perintah Allah, taufik untuk meninggalkan maksiat. Tak boleh beli. Jadi sepatutnya, sewajibnya kita kena banyak-banyak berterima kasih kepada Allah. Syukur, Alhamdulillah. Syukur, Alhamdulillah ya Allah. Meskipun kau tak bagi aku kaya, kau bagi aku taufik untuk ibadat. Apa faedahnya aku kaya tapi aku derhaka kepada kau? Apa faedahnya aku kaya tapi aku derhaka kepada kau ya Allah? Jadi innamal hayatud dunya la'ibun, permainan saja. Benda main-main, bukan benda hakiki dah. Dan pun kehidupan akhirat itulah yang hakikinya. Ini kalau tak dapat, ini perlu kita kecewa. Kalau tak dapat kesenangan akhirat, kebahagiaan akhirat, keselamatan akhirat, pasti kita akan kecewa selama-lamanya. Kekecewaan di hari kiamat itu kekecewaan yang selama-lamanya tidak akan berkesudahan. Penyesalan kerana tidak mendapat kesenangan, keselamatan, kebahagiaan, keamanan, kenikmatan di hari kiamat, bahkan duduk di dalam azab siksaan Allah yang berpanjangan, yang tidak berkesudahan. Ini penyesalan yang tak akan sudah sampai bila-bila. Seandainya luput, hilang daripada kita kesenangan akhirat, kebahagiaan akhirat, inilah yang akan mencelakakan diri kita besok selama-lamanya. Jadi jangan kita berasa kecil hati dengan Allah bila Allah tak jadikan kita orang kaya macam orang lain. Jangan kecil hati dengan Allah kalau kita tak mewah macam orang lain, tak bahagia macam orang lain. Jangan kecil hati dengan Allah. Jangan kecil hati dengan Allah. Allah jadikan akhirat tu untuk orang-orang yang tak suka bermegah-megah atas dunia, dan orang-orang yang tidak mahu kebinasaan di atas dunia. Jadi orang jadikan akhirat tu untuk hamba-hamba dia yang soleh, yang solehah. Orang yang hatinya baik, orang yang hatinya baik dengan semua makhluk Allah. Contoh dia itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita usahakanlah. Jadi alhamdulillah Allah pilih dia. Pilih jadi umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah pilih lagi dijadikan orang Islam. Tak semua umat Nabi Muhammad SAW itu beragama Islam, betul? Tak semua umat Nabi Muhammad SAW itu beriman. Ada yang tak beriman, ada yang tak percaya Allah, tak percaya Rasul. Tapi mujur kita dipilih oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang mempercayai Allah dan Rasul.
Kemudian dalam ramai-ramai hamba-hamba Allah yang menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang diberi nikmat iman, nikmat Islam tu, tak semuanya pula yang mentaati Allah. Betul? Tak semuanya yang sembahyang, tak semuanya yang puasa, tak semuanya yang menutup aurat. Tapi tiba-tiba Allah pilih lagi kita. Allah pilih lagi, pilihan atas pilihan, pilih lagi di kalangan umat Nabi Muhammad SAW yang beriman tu, Allah pilih lagi, diberi taufik pula boleh beribadat. Subhanallah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nampak tak kebaikan Allah pada diri kita? Nampak tak kebaikan Allah pada diri kita? Nak bagi kaya orang kafir pun kah? Betul tak? Apa yang kita nak kecil hati? Kecil hati sebab tak kaya. Orang kafir pun kaya. Orang kafir lagi mewah hidup dia, lagi banyak duit dia. Betul? Sepatutnya kita kecewa apabila Allah tak memberi kepada kita seperti yang Allah beri kepada kekasih-kekasih dia. Itu yang sepatutnya kita kena rasa sedih. Itu yang sepatutnya kita kena rasa risau. Itu yang sepatutnya kita kena rasa bimbang. Kenapa orang lain solat, aku tak boleh solat? Kenapa orang lain boleh mengaji, aku tak boleh mengaji? Kenapa orang lain yang mengaji boleh beramal jadi baik, mengaji jadi baik, tapi aku mengaji tak berubah-ubah? Ini yang sepatutnya kita kecewakan. Kecewa atas diri kita. Itu yang sepatut kita susah hati. Sebab Allah tak beri kepada kita seperti yang Allah beri kepada orang-orang yang Allah kasih. Kalau tak dapat seperti apa yang Allah beri kepada orang kafir, tu tak perlu kita nak kecil hati, nak rasa sedih. Tak sepatutnya. Tak sepatutnya. Tak kena tu. Nak sedih sebab tu tak kena. Sedih sebab tak kaya. Orang kafir tu ramai kaya. Jadi kalau setakat kaya, orang kafir pun kaya. Duit banyak, orang kafir pun duit banyak. Apa kelebihan? Rumah mewah, orang kafir rumah dia lagi. Tapi taufik taat kepada Allah, tak buat maksiat zahir batin, ada tak pada orang kafir? Tak ada. Hanya Allah beri kepada orang-orang yang Allah kasih. Bila tak ada benda macam tu pada kita, itu yang sepatut kita kena sedih. Itu yang sepatutnya kita kena sedih. Diri aku ni sampai bila? Sampai bila aku nak macam ni? Sampai bila aku nak macam ni? Tengok diri kita tak ada seperti yang Allah beri kepada kekasih-kekasih dia. Rajin tahajud, jaga aurat, tutur kata baik, beradab dengan ibu bapa, beradab dengan suami, beradab dengan orang lain, menjaga perkataan, suka bersangka baik. Benda-benda ni bila tak ada pada diri kita, ini yang sepatutnya disedihkan, ini yang sepatut ditangiskan, ini yang sepatut dibimbangkan. Kenapa tu? Kerana tanda-tanda orang-orang yang Allah kasih, tanda-tanda orang yang Allah sayang, Allah akan bagi taufik kepada dia untuk melakukan amal soleh. Itu tanda-tanda orang Allah sayang. Selalu mendapat pertolongan Allah, selalu Allah bantu dia untuk membuat amal soleh zahir dan batinnya. Bukan zahir saja, tak, hatinya pun. Bukan kata tingkah laku zahirnya saja baik, lidahnya baik, bahkan hatinya juga turut baik. Itu tanda-tanda orang-orang yang Allah pilih nak jadikan kekasih dia. Jadi kita tengok diri kita, ada tak benda-benda tu?
Senang tak kita nak cakap benda baik-baik? Senang tak hati kita nak sangka baik-baik? Tak ada. Bila tak ada, ini tanda-tanda kecelakaan. Ini tanda-tanda yang menakutkan. Ini tanda-tanda yang menggerunkan. Ini petanda tak selamat. Sebab apa? Tidak ditolong oleh Allah menjadi orang baik. Jadi kita tengok, kita tilik, kita fikir, kita renung, kita kaji. Hari semakin hari, umur semakin pendek, hati kita tak baik-baik. Hati kita tak baik-baik, lidah kita tak baik-baik lagi. Umur makin pendek. Boleh jadi malam ni, esok lusa Allah ambil lah kita. Jadi kena ada azam, kena mujahadah, kena usaha berperang lawan emosi kita, nafsu kita yang memang sentiasa menghasut, mengajak kita membuat benda-benda yang dibenci oleh Allah. Kita dah tahu mana baik, mana buruk. Kita dah tahu mana taat, mana maksiat. Jadi setakat mana usaha kita, Allah tahu, Allah tengok usaha kita tu. Sejauh mana kita nak jaga lidah kita, sejauh mana, sesungguh mana, sekuat mana kita nak jaga hati kita supaya agar sentiasa bersangka baik dengan siapa-siapa pun. Baik. Kemudian permainan dan sia-sia dunia ni sia-sia. Kaya pun sia-sia, mewah pun sia-sia, orang kenal pun sia-sia. Tak bawa mati dunia, tak bawa mati. Dan perhiasan, saya kata jadi perhiasan je lah. Yang kita nak je mewah dengan taufik Allah. Tu yang kita nak. Kita nak Allah beri kemewahan taufik. Allah tolong daripada celik mata sampai pejam mata, beribadat kepada Allah, taat je kepada Allah, sibuk je dengan ibadat. Itu mewah, itu kaya yang kita nak cari. Kalau setakat kaya harta ni, orang kafir lagi ramai lagi. Mewah dengan harta benda ni, orang kafir pun lebih mewah daripada kita. Kita nak mewah dengan taufik Allah. Daripada celiknya sampailah dia tidur, perkataan daripada pagi sampai ke malam baik dia perkataan. Matanya tengok benda baik, telinga dia dengar benda baik, hatinya sangka yang baik-baik. Kita nak benda macam tu. Kalau tak ada, kena risau. Kena risau, ya Allah, macam mana kalau aku mati dan keadaan aku tak ada lagi benda-benda macam ni. Kalau aku mati, aku tak memiliki lagi benda-benda macam ni, ini satu kecelakaan bagi dia. Ini satu kecelakaan bagi dia. Ini yang kata ulama, ini benda yang sepatut ditangiskan. Kalau nak menangis, menangis pasal benda ni, bukan menangis sebab hilang harta benda dah. Kena menangis, kenapa hati aku tak baik-baik? Kenapa hati aku tak baik-baik? Macam orang-orang soleh tu, macam orang-orang yang Allah dah janjikan syurga tu, kenapa hati aku tak macam tu? Adakah Allah nak jadikan aku ni penghuni neraka besok? Adakah Allah Ta'ala nak azab aku dalam kubur besok? Kenapa aku tak ada sifat-sifat yang macam tu? Kenapa tak ada sifat-sifat orang soleh pada diri aku? Kenapa tidak ada sifat-sifat kelakuan akhlak orang soleh pada zahir dan batin aku? Kenapa? Adakah Allah nak mengazab aku nanti? Ni yang kita kena risaukan. Wa fil akhirati azabun syadid. Tu yang menantinya. Itu yang menanti, itu yang menunggu. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang menjadikan dunia tadi seolah-olah tempat nak hidup kekal selama-lamanya. Sinilah nak rasa semua. Sinilah nak rasa semua. Semua nak rasa. Sebab dia kata apa? Hidup sekali. Na'udzubillah. Tak pernah ke
tak tahu ke, tak beriman ke yang hidup tu 2 kali? Tak pernah ke, tak percaya ke, tak pernah dengar yang ada kesenangan yang Allah siapkan untuk orang-orang mukmin selepas daripada mati besok? Ke kita tak percaya ada kesenangan yang jauh lebih dahsyat daripada kesenangan dunia yang nanti orang-orang yang bertakwa. Jadi perkataan kita tu seolah-olah macam tak beriman dengan hari kiamat. Sinilah tempat ni, sekali hidup ni nak rasa semua, nak seronok habis-habis kat sini. Sebab besok bila mati tak dapat dah. Siapa kata tak dapat? Tak dapat sebab kita tak berusaha menjadikan diri kita orang bertakwa. Ada pun orang bertakwa Allah janjikan kesenangan walaupun mati, walaupun kematian dia nampak azab, nampak pedih, tapi kalau dia orang soleh, orang bertakwa, orang soleh, yang menanti dia tu dalam kubur tu nikmat-nikmat, nikmat-nikmat kesenangan. Sementara nak menunggu nikmat yang hakiki nanti di dalam syurga. Duduklah berseronok dalam alam barzah tu, dengan layanan-layanan baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita ingat dunia ni tempat nak rasa semua. Bila tak dapat kita kecewa, sedih. Orang lain kaya, aku miskin. Orang lain banyak duit, aku tak ada duit banyak, sedih kita. Tak perlu sedih itu. Orang lain banyak solat, aku tak solat, tu patut sedih. Orang lain hati baik, aku hati jahat, tu sepatutnya sedih. Orang lain jaga lidah dia, aku tak jaga lidah. Perkataan aku suka menyakitkan hati orang lain, tu yang sepatut kita sedih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu Nabi pesan suruh ingat mati banyak-banyak. Ingat mati banyak-banyak. Ingat mati banyak-banyak. Dan pada akhirat itu seksa yang amat sangat, yakni sangat pedihnya. Tak seorang pun yang akan tertanggung kuasa nak menanggung kepedihan azab siksaan Allah di hari kiamat besok. Tak ada siapa yang sanggup. Mana kita nak lari daripada azab Allah tu? Siapa yang boleh selamatkan kita? Kekayaan kita, kemegahan kita, nama baik kita, puji-pujian, redha makhluk, rumah mewah kita, kenderaan mewah kita, perhiasan rantai emas kita, tu ke yang boleh selamatkan kita daripada azab besok? Amal soleh yang boleh menyelamatkan kita tu amal yang diterima oleh Allah. Nak amal diterima kena menuntut ilmu, bukan beramal sembrono, bukan beramal ikut nafsu. Kena ada panduan pedoman dia, iaitu ilmu. Sebab tu kena mengaji. Sibuk mana pun jangan tak mengaji agama. Khususnya fardu ain, tauhid untuk akidah, fiqh untuk syariat, tasawuf untuk hati kita, kemudian tajwid untuk bacaan Quran kita, supaya baca Quran dengan betul. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dunia ni sementara. Kalau orang nak benci kita, benci dah. Orang nak benci kita atas dunia ni sebab kita nak taat kepada Allah. Orang nak benci, tak menjadi mudarat pun kebencian orang tu. Orang benci dengan kita, orang tak suka dengan kita, orang tak senang dengan kita, orang suka sangka-sangka jahat dengan kita, tak ada masalah, tuan-tuan. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak memberi mudarat walau sedikit pun. Bila manusia tak suka, tak senang, tak selesa dengan kita, sedangkan kita melakukan perkara yang diredha oleh Allah, tak payah risau. Tak payah. Selagi kita mengikut syariat, jaga hati kita, buat amal betul. Orang sakit hati, orang tak senang dengan kita, orang dengki dengan kita, biarkan, tak ada mudarat pun. Selama ni Allah yang bagi kita makan minum, selama ni Allah yang jaga anak bini kita,
Betul? Bukan orang yang bagi kita makan. Yang bagi kita makan, yang tanggung rezeki kita sampai mati ni Allah. Cuma ada kalanya banyak, ada kalanya sikit. Semua tu ada dia punya cerita. Kenapa Allah bagi banyak, kenapa Allah bagi sikit? Ada hikmah di sebalik itu. Kadang-kadang Allah tak mewahkan rezeki duit, Allah mewahkan rezeki taufik. Duit dia tak mewah, tapi taufik mewah. Boleh buat taat, Allah jaga dia, tak buat dosa dia. Mewah dia. Walaupun duit tak mewah, tapi taufik mewah. Ada orang dua-dua Allah bagi. Dunia pun mewah, taufik ibadat pun mewah juga. Beruntung ada lebih pada orang lain. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man talaba minad dunya halalan mubahiyan mukathiran mufakhiran muraiyan laqiyallahu ta'ala wa huwa alaihi ghadban. Ini amaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita yang masih hidup atas dunia ni. Apa amaran Nabi? Barang siapa barang siapa, tak peduli laki-laki perempuan, tak peduli tua muda, tak peduli kaya miskin, barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menuntut, mencari, mengusahakan daripada dunia halalnya, dia cari benda halal, dia bukan cari benda haram. Ni Nabi bagi amaran bagi orang yang mencari dunia yang halal. Apa amaran Nabi? Mencari yang halal, berusaha mencari yang halal kerana bermegah-megah, nak menunjuk ke orang dialah yang kaya, dialah yang mewah, dialah ada pakaian hebat, dialah ada kenderaan hebat, dia yang ada perhiasan rantai emas yang hebat, dialah ada rumah yang hebat, dialah ada anak-anak yang hebat, bangga dengan kejayaan dunia anak-anak dia. Jaga baik-baik. Nabi ni bagi amaran ni, Nabi takkan bersabda melainkan ia wahyu daripada Allah. Hakikatnya Allah lah yang bagi amaran ni, cuma disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita yang masih hidup ni, yang tinggal saki baki umur tak tahulah sehari dua lagi ni, beringatlah. Maknanya betulkan balik niat kita tu. Meskipun mencari rezeki yang halal, betulkan balik niat kita. Seandainya niat kita termasuk di dalam golongan yang Nabi pesan ni, siapa yang mencari dunia halalnya, dia berniaga, dia bukan mencuri, dia bukan makan riba, dia buat kerja halal, tapi niat dia tadi tu bukan nak beribadat kepada Allah, bukan nak mudahkan urusan ibadat, bukan untuk nak mudah mentaati perintah Allah, bukan untuk nak memudahkan anak bini dia taat kepada Allah, bukan tujuan dia ibadat. Cari rezeki yang halal tadi bukan niat dia untuk ibadat, tapi nak bermegah, nak menunjuk-nunjuk ke orang, dialah yang ada, dialah yang hebat, dialah yang kaya, dialah yang masyhur, dialah yang pandai cari hidup atas dunia ni, dialah yang bijak cari hidup atas dunia ni. Sehingga nak menayangkan kekayaan dan kelebihan yang ada pada dia. Sebab pada ahli-ahli dunia ni, orang yang cerdik, orang yang bijak, itulah dia, orang yang ada kemegahan, kekayaan. Ni orang bijak ni. Tengok rumah dia, tengok duit dia, tengok gaji dia, tengok kenderaan dia, tengok anak-anak dia, tengok pakaian dia orang. Pada ahli dunia, ni orang berjaya dah. Dia orang berjaya. Tapi pada ahli akhirat bukan situ tempat dia. Bukan tu tempat nak menilai orang bijak dengan orang tak bijak. Orang bijak ni siapa? Kata Nabi, orang yang membuat persiapan mati sebelum dia mati. Itu orang bijak. Tak peduli dia kaya, tak peduli dia miskin, tapi dia buat persiapan mati. Persiapannya betul. Ni orang bijak, kata Nabi SAW. Tapi kalau sekadar pandai ilmu dunia, kaya, mewah,
duit ratus-ratus ribu, juta-juta, tak ada persiapan, nak buat persiapan mati tak ada. Nabi kata dia bukan orang cerdik, dia bukan orang bijak lah. Barang siapa menuntut daripada dunia halalnya kerana nak bermegah-megah, orang pandang kita rasa megah. Bila orang pandang pakaian kita, kita rasa nak terbang, rasa tak jejak kaki kita. Orang tengok kenderaan kita melayang, ini 800,000 kita ni. Kembang hidup dia. Orang tengok anak-anak kita kereta melayak-layak, itu anak tu kereta anak nombor 1 tu. Ini yang biasa ni. Yang tak pakai ada lagi 5 buah kat rumah tu. Yang ni yang biasa dia buat basahan lah. Bangga. Bangga. Jadi orang tengok, jaya anak-anak tu. Dia jadi kemegahan, dia nak megah. Tu. Ni kereta ni kalau setakat kau ni kau tak boleh beli dah. Tayar dia, rim dia dekat 10,000 dah satu rim dia. Kau tengok boleh lah, kau nak ambil gambar boleh lah. Kau nak pakai ni, aku rasa kalau macam kau ni mati duduk balik 2 kali pun tak dapat pakai ni. Punyalah bongkak sombong. Tak payah nak sombong lah, selagi tak boleh potong kekayaan Korun tu. Korun tu tak tahu berapa kali bilioner dia pun mati juga dia. Itu tadi kata, kalau setakat kaya, orang yang Allah laknat pun kaya. Kalau setakat nak mewah dengan rumah kauat lagi dahsyat dia, pun mati kat dia. Apa nak kagum dengan apa kita? Kekuatan mati. Jadi barang siapa yang mencari keduniaan, niatnya nak bermegah-megah, maksudnya sekali betulkan niat balik. Betulkan niat, aku cari rezeki halal supaya aku mudah dan nak bini aku mudah nak mentaati perintah Allah. Barulah mencari rezeki yang halal tadi dikira ibadat, baru dipanggil ibadat. Kalau mencari rezeki yang halal, niat nak bermegah-megah, kata Imam Ghazali, tak dapat pahala cari rezeki. Faham baik-baik? Saya cari harta halal, tapi niat saya bukan nak ibadat. Niat saya nak berseronok, nak bermegah-megah, nak bermewah-mewah. Itu niat saya. Mencari duit tadi, itu niat saya. Kata Imam Ghazali, segala kesusahan, kepayahan dalam mencari rezeki yang halal dengan niat nak berseronok-seronok dengan dunia tidak dikira ibadat, tak dapat pahala. Alangkah ruginya. Jadi betulkan balik niat kita. Betulkan balik niat. Aku cari rezeki, aku bekerja ni supaya nak beribadat kepada Allah, supaya aku mudah nak taat kepada Allah, supaya anak bini aku mudah nak dekatkan diri dengan Allah. Macam tu barulah dipanggil ibadat kita punya pekerjaan. Kalau tak, jadi maksiat. Jadi maksiat tuan-tuan. Cari rezeki halal dengan niat nak takabur, nak megah-megah, jadi maksiat tu. Pekerjaan tu jadi maksiat. Jadi betulkan balik niat kita. Tak kisahlah yang kerja sendiri, kerja kerajaan, berniaga, tak peduli. Niat tu. Jadi innamal a'malu binniyat. Kalau tak mengaji, kita tak perasan tuan-tuan. Kalau kita tak mengaji, kalau kita tak dengar malam ini muncul Allah pilih kita, boleh dengar, boleh tahu. Selama ni kita ditipu dengan nafsu. Nafsu kata, okey lah, kau bukan cari benda haram, kau bukan jual dadah, jual ganja, jual apa benda, kau buat kerja halal kan? Apa dia masalahnya?
Nafsu dan syaitan menipu orang yang jahil. Lalu kita pun berseronoklah dengan niat kita tadi, cari kerja, bertukuh lumur pagi petang siang malam. Ada yang mula daripada pagi jejak ke pagi balik, tapi niat dia apa tadi? Supaya senang atas dunia ni, nak apa dapat, nak pergi mana boleh, nak berseronok-seronok anak bini, senanglah semua ni. Jadi inilah niat aku bertukuh lumur kerja ni. Rupa-rupanya selama tu tak dapat apa pun pahala dengan usaha dia. Sebab niat dia bukan untuk ibadah, niat hanya untuk berseronok. Nampak tak? Itulah tadi kata, bila Allah pilih kita duduk dalam majlis ilmu, tu tanda Allah nak jadikan kita orang baik. Allah nak tunjukkan kesalahan-kesalahan kita, supaya kita sedar, salah, yang betulnya begini, maka baiki. Jadi semakin lama semakin baiklah dia. Semakin lama semakin baiklah hubungan dia dengan Allah. Kalau dulu dia mencari rezeki pagi petang siang malam jadi maksiat, setelah dia belajar, dia tahu dia baiki, susah payahnya cari rezeki jadi ibadah, dapat pahala. Senang pun dapat, pahala pun dapat. Yang tadi dapat senang, pahala tak dapat. Sebab niat saya dapat. Sebab niat saya nampak tak? Jadi ulama pesan belajar tu belajarlah. Bila ulama pesan mengaji, belajar tu janganlah kita buat sombong. Allah hantar orang-orang jadi asbab yang menjemput kita ke majlis Allah Subhanahu Wa Taala. Asbab mulut kawan-kawan kita, asbab TikTok, asbab media-media terbaca, mari belajar. Itu asbab lah tu. Hakikatnya Allah yang nak panggil kita. Nampak tak? Kawan-kawan kita tu takkan dibukakan mulut, takkan terbuka mulut dia nak mengajak kita mengaji, mendengar tu. Dia join kelas kuliah tu, dia akan terbuka, melainkan Allah lah yang gerak dia tu. Sebab Allah nak panggil kita cuma melalui dia. Tapi kalau kita tak hargai, mana kita tak hargai jemputan Allah. Kalau raja panggil kita, kita tak sudi datang istana, apa kita dapat? Raja berbesar hati menjemput kita, nak meletakkan kita di dalam perhimpunan tetamu kehormat dia. Tiba-tiba kita tak nak, kita tak peduli, kita abaikan jemputan raja tadi. Apa yang kita dapat agak-agak? Kemurkaan raja ataupun kebencian raja, ataupun dapat kesenangan ataupun kesukaan raja yang kita dapat? Kemurkaan. Begitulah ibaratnya. Bila Allah jemput, pilih, panggil kita, palingkan muka kita, sebenarnya kita sedang membuat benda yang tidak diredha oleh Allah. Maknanya Allah tak redha dengan sikap kita yang macam tu. Sedangkan Allah pilih, Allah jemput banyak kali dah Allah pilih. Ada orang lain tak pernah sampai pun ajakan tu pada telinga dia. Ada orang lain tak pernah sampai pun ajakan tu pada telinga dia, tak pernah sampai. Tapi kita sampai banyak kali. Ada je orang ingatkan, jomlah belajar, jomlah pergi mengaji, jomlah belajar, jomlah. Tak tahu berapa ratus kali, ribu kali, barangkali. Tapi kita palingkan muka. Maknanya berapa kali dah kita tolak jemputan Allah. Jangan sampai nanti Allah tak sudi dah dengan kita. Jangan sampai nanti Allah tak sudi dah dengan kita. Jangan. Kalau bila sampai Allah dah tak sudi, tak ada seorang pun yang boleh jemput kita besok. Tak ada seorang yang boleh jemput kita besok. Bila Allah tak sudi dah, tak ada seorang yang boleh jemput kita besok dah. Auzubillah min zalik. Jadi bersyukurlah, sementara Allah masih memandang kita dengan pandangan rahmat dia, hargailah. Jangan buat sombong, belagak sombong.
Barang siapa menuntut daripada dunia halalnya kerana bermegah-megah lagi membanyakkan, dia suka nak membanyak-banyakkan harta benda ni kerana itu satu kemegahan, dia satu kebanggaan tu. Bila tengok dalam akaun dia banyak, dia jadi megah, dia jadi seronok. Padahal belum tentu tu bukan kita punya lagi. Kata ulama, rezeki ni yang kita dah ambil faedah daripada tu, itu rezeki kita. Kalau duit yang kita dah belanjakan untuk diri kita, yang kita dah belanjakan untuk anak bini kita, itu rezeki kita. Itu ada ganjaran pahala bagi diri kita. Ada pun yang tersimpan seposen, 2 posen, puluh ringgit, ratus ringgit, ribu ringgit, ratus ribu ringgit, juta ringgit yang belum dibelanjakan, itu belum rezeki kita lagi. Jadi kita nak bermegah-megah dengan benda yang belum tentu jadi rezeki kita. Sampai habis masa kita gunakan untuk nak kumpul banyak-banyak tadi. Habis masa kita bekerja pagi, petang, siang, malam sebab nak mengumpul, nak banyak tu, nak membanyakkan. Padahal makannya sikit. Bukan kata orang jutawan tu makan 10 pinggan. Tak, dia makan macam orang lain juga. Tapi nafsu tadi, nafsu ni disuka banyak-banyak, dia jadi satu megah. Bila banyak dia jadi megah tu. Megah dengan kenderaannya yang banyak. Megah dengan Allah Sayyidina Muhammad, intan biliannya, gantai emas perak yang banyak, dia jadi megah ada. Tu nafsu. Nafsu ni tabiat disuka banyak, Kalau makan banyak, kalau harta nak banyak, disuka banyak-banyak, megah. Sebab tu ada kemegahan. Lagi takabur dan riya, dia cari harta halal tadi sebab nak sombong. Mudah dia nak pelekehkan orang lain. Itulah kau dulu bodoh belajar, sekolah dulu pemalas, bodoh. Inilah padanlah dengan muka kau ni, rajin belajar ni. Sebab tu kau tengok kekayaan yang ada pada aku ni, ini semua hasil usaha aku sendiri. Punyalah takabur, sombong. Mujuk Allah tak jadikan kau gila dulu. Mujuk Allah bantu waktu kau belajar dulu. Allah yang tolong, Allah yang beri akal, Allah yang beri faham, Allah yang bagi belanja tu. Kita belajar tu daripada sekolah rendah sampailah ke master ke macam-macam tu, pakai belanja. Mana datang belanja tu? Mana datang rezeki tu kalau bukan daripada Allah? Tapi dia tak pandang, dia pandang diri dia. Sebab tu dia jadi sombong. Dia pandang usaha dan ikhtiar dia. Padahal kalau kita belajar akidah, usaha ikhtiar ni tak ada mengait langsung pun dengan rezeki. Kerana yang menjadikan rezeki banyak sedikit itu hanya Allah, bukan usaha ikhtiar pun. Nampak tak? Jadi sombong, nak menunjuk-nunjuk, nak bermegah-megah. Kemudian memperlekehkan orang fakir miskin, menyakitkan hati orang fakir miskin. Dia menayang-nayang harta kekayaan daripada orang susah. Bukan nak tolong orang susah, nak menunjuk-nunjuk dekat orang susah, menyakitkan hati orang fakir miskin. Orang yang bakhil, kaya lagi bakhil ni dibenci oleh Allah, dibenci oleh manusia selalu doakan dia yang tak baik. Bila nak mati haji bakhil? Hidup pun sombong, kedekut, bakhil. Sungguh sebut dalam kitab, dia kata orang kaya yang bakhil sombong ni sentiasa didoakan dengan doa yang tak baik oleh manusia. Bukan kata Allah, bukan kata manusia benci, Allah pun benci. Bila dah Allah benci, manusia benci, jauhlah dia daripada syurga, dekatlah dia daripada neraka. Dekatlah dia kepada neraka. Tapi orang kaya yang pemurah dikasihi oleh Allah, dikasihi oleh
Manusia tak sakit hati dengan dia. Bahkan orang fakir miskin selalu doa dia. Ya Allah, bagilahkan dia kesihatan. Sebab dia orang baik. Dia meskipun dia kaya, dia tak lupa orang fakir miskin dekat kampung halaman dia. Selalu tolong, selalu bantu, selalu tanya khabar. Orang miskin pun tolong doa yang baik-baik, panjang umur, sihat. Tapi kalau yang sombong tadi, bila nak mati? Pantang melintah je, bila nak mati? Sombong. Sungguh nescaya berjumpalah Allah Ta'ala, dan iaitu atasnya Allah Ta'ala tadi marah, yakni kemurkaan. Makna orang yang mencari harta halal atas dunia dengan niat nak bermegah-megah, nak menunjuk-nunjuk, nak riak, dia akan bertemu Allah. Maksud mati tu maksud bertemu Allah. Bila dia mati tu besok, dia mati dalam keadaan Allah benci kepada dia. Kematian dia tu dibenci oleh Allah. Dia pulang kepada Allah tu pulang dengan kebencian Allah. Pulang dengan kemurkaan Allah, bukan pulang dengan kasih sayang Allah. Bukan pulang dengan keredaan Allah. Dia pulang kepada Allah dengan keadaan Allah benci sebenci-benci kepada dia. Maka betulkan niat kita balik. Betulkan niat kita. Tak salah kaya tu, niat tu, betulkan niat. Sebab tu makin kaya sepatutnya makin kuat ilmu agama. Jadi agama ni, ilmu agama yang betul, bila duduk pada orang fakir miskin, dia akan jadi mulia bagi miskin. Ilmu agama bila duduk pada jutawan, bilioner, dia akan jadi bilioner yang dikasihi oleh Allah. Sebab tu agama ni jangan tinggal ke mana-mana. Ilmu agama ni jangan tinggal mana-mana. Bila duduk pada orang kaya tadi jadi mulia di sisi Allah. Sebab apa? Ilmu yang ada pada diri dia dan amal dia tu. Ilmu bila duduk pada orang fakir miskin, jadi mulia juga si miskin pun. Sebab apa? Dia beramal dengan ilmu tadi. Pendek katanya, ilmu ni pada duduk pada siapa-siapa pun dan dia beramal, dia akan mendapat kemuliaan di sisi Allah. Tak peduli kaya, sederhana ataupun miskin. Tapi kalau tak ada ilmu, habis ya. Tak ada ilmu agama, tak peduli kaya, tak peduli sederhana, tak peduli miskin, semuanya dibenci, dicela oleh Allah. Jadi pesan dengan anak-anak kita, jangan tinggal belajar agama, supaya kalau anak-anak kita senang, jadi orang yang senang, lagi diredha oleh Allah. Jangan jadi orang senang yang dibenci oleh Allah. Kalau anak kita tak senang pun, dia tak kaya pun, dia pun dikasihi oleh Allah. Sebab apa? Dia ada agama, dia ada ilmu, dia ingat, dia redha dengan takdir Allah, dia sangka baik dengan Allah dan sebagainya. Dia tak hasad dengki dengan kekayaan orang lain. Meskipun dia miskin, meskipun dia sederhana, dia tak sakit hati dengan kekayaan orang lain. Sebab dalam diri dia ada agama. Dia tahu dah, rezeki Allah dah letakkan aku sebanyak ni, anak bini aku sebanyak ni. Orang tu kaya, itu rezeki dia, Allah dah bagi dah. Dia buat apa tu nak sakit hati? Rezeki dia tak datang ke aku, rezeki aku pun tak pergi ke orang lain. Allah Ta'ala siap atur molek lah. Kita je bersyukur dengan tidak. Kita je bersyukur dengan tidak. Kalau tak ada agama, dia akan jadi hasad. Kaya pun hasad lagi. Kaya hasad juga. Maknanya dia tak puas. Kalau boleh, dia sahaja yang memiliki kesenangan, kekayaan, pangkat, jawatan yang sedemikian. Dia tak senang tengok ada orang lain yang setaraf dengan dia, lebih-lebih lagi yang lebih daripada dia. Sebab apa jadi macam tu? Tak ada agama dalam diri dia. Tak ada agama dalam diri dia. Sebab tu dia jadi macam tu. Tapi kalau ada agama, meskipun dia miskin, dia tak sakit hati orang kaya. Dia miskin. Kalau kita nak ikut, patutnya orang miskin lah sakit hati dengan orang kaya ni. Dia tak sakit hati, dia redha. Sangka baik dengan Allah. Rezeki aku sebanyak ni dah. Rezeki anak bini aku setakat ni dah. Tu dengan orang tu kaya tu, alhamdulillah. Mudah-mudahan dia bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi. Dia tak sakit hati dengan orang. Sebab dalam diri dia ada agama. Jadi baik, hati ni jadi baik. Maka wa'id, yakni janji pada ayat dan hadis ini menakutkan.
Wa'id ni maknanya khabar yang menakutkan, berita yang menakutkan tu wa'id. Berita yang menakutkan, khabar kedukaan, khabar kecelakaan, khabar yang merisaukan, yang membimbangkan, janji yang membimbangkan. Wa'id itu yakni janji Allah. Janji apa? Janji yang menakutkan. Supaya bila kita dengar hadis ni, dengar ayat Quran ni, kita jadi takut. Supaya kita boleh mengelakkan diri kita daripada masuk dalam golongan tadi tu. Sebab Allah bagi amaran tu, tak nak lah kalau macam tu. Tak nak. Maka dia taubat kepada Allah, dia baiki balik niat dia. Dibaiki niat dia balik. Kalau niat dia sebelum ni nak sombong, nak menunjuk-nunjuk, nak megah-megah, dia betulkan niat dia. Sebab apa? Takut dengan ancaman Allah Ta'ala. Tapi kalau buat kerah juga, maknanya memang dia berani. Kalau dia buat kerah kepala juga, dia nak teruskan juga dengan niat dia mencari harta yang halal tadi, dengan niat nak megah-megah, menunjuk-nunjuk, maknanya dia tidak takut kepada azab Allah. Dia tak takut pada azab yang dia sendiri takkan mampu nak tanggung. Maka wa'id yakni janji pada ayat dan hadis ini menakutkan atas qasad yang demikian itu dengan hatinya. Qasad tadi niat tadi. Qasad tu mana ni? Niat. Jadi orang yang ada niat macam tu dalam mencari rezeki yang halal, sepatutnya bila mendengar ayat Quran dan hadis Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam, sepatutnya dia takut. Sepatutnya dia takut. Sepatutnya sebagai orang waras, sebagai orang yang waras, yang cerdik, dia sepatutnya takut dengan ancaman yang Allah bagi tadi. Sepatutnya dia takut. Tak boleh jadi. Kaya-kaya aku, mewah-mewah aku, tapi bila aku mati Allah benci, Allah tak redha, tak mau. Bahaya ni, celaka hidup aku nanti hari kiamat ni. Terlepas kesenangan akhirat ni nanti ni. Tak sanggup aku dengan azab siksaan yang duk tunggu dalam kubur. Tak berani. Baik, aku betulkan ya Allah. Astaghfirullahalazim, ya Allah ampunkanlah. Tu. Sebab apa tu? Takut. Bila dia takut, dia kembali kepada Allah. Orang yang tak nak pulang kepada Allah ni orang yang berani dengan Tuhan. Dia kalau takut dengan Tuhan, dia akan pulang, dia akan kembali. Apa maksud taubat? Taubat ni mana kembali kepada Allah, kembali balik kepada taat. Maksudnya tu taubat tu kembali kepada taat. Maknanya bila kita buat maksiat ni, ibaratnya bila kita buat maksiat, sama ada maksiat zahir anggota ataupun maksiat hati, ibaratnya kita dah menyimpang masuk jalan lain, dah tersesat jalan lain, dah bukan jalan yang lurus, dah masuk jalan lain, dah mana-mana lorong tak tahu dah. Jadi taubat masuk apa? U-turn balik, patah balik, duduk balik kat jalan asal. Makna apa tadi jalan asal ni? Mengikut perintah Allah. Tu taubat tu mana kembali balik. Kembali balik ikut perintah Allah. Dan bahagian yang kedua, yang mengambil akan halal kerana keinginan dirinya, tiada lainnya. Keinginan ni apa maksud? Nafsu lah. Keinginan mana nafsu. Macam mana pula kalau cari harta halal kerana nafsu? Maka yang demikian itu daripada kejahatan. Alhamdulillah. Cari harta halal kerana nafsu. Apa maksud nafsu? Tadilah, nafsu ni diajak kita apa? Diajak kita buat taat ke, ajak kita buat benda yang melalaikan, melengkakan, melupakan Allah, ataupun mengajak kita membuat benda-benda yang dibenci oleh Allah. Dah tentulah nafsu ni akan mengajak kepada benda yang mengundang kebencian Allah. Itu nafsu. Nafsu dia tak pernah ajak kita taat kepada Allah. Bahkan dia melawan ketaatan. Nak buat taat je nafsu nak lari, nak ikut perintah Allah je nafsu nak lari. Nak cakap benda baik-baik je nafsu tak suka, nak pandang benda baik-baik je nafsu tak suka, nak dengar benda baik-baik je nafsu tak suka. Dah memang kejadian nafsu macam tu dah. Tapi kalau buat benda yang sia-sia ataupun buat benda yang Allah benci, dia seronok.
Dia seronok, dia melompat-lompat ni. Oh seronok dia, bukan main riang. Tak yang semayang, oh riang, bukan main. Tak payah nak tutup aurat duk panas-panas. Oh riang dia. Tak payah nak berhenti mengaji, malam-malam nak kena pergi kuliah dengan buang masa. Seronok dia tak mengaji. Tu nafsu. Bila sebut taat dia memang dibenci, pantang larang datuk nenek moyang dia. Siapa pun memang macam tu lah. Jadi kalau dia cari rezeki dengan sebab nak menunaikan keinginan, yakni nafsu diri dia, tiada lainnya. Itulah tadi, nak bermegah-megah, nak berseronok-seronok, nak bermewah-mewah, itu nafsu lah tu. Bukan sekadar, bukan untuk buat ibadat dah. Nak menjamu nafsu dia, nak tunaikan keinginan nafsu dia. Maka yang demikian itu daripada kejahatan, masuk dalam maksiat juga. Padahal dah cari rezeki halal ni. Nampak tak? Jangan kita ingat bila halal ni bebas kita, dah ada lagi sempadan-sempadan yang Allah Ta'ala dah buat dah. Itulah kata ibaratnya dunia ni ibarat penjara bagi orang yang beriman. Sebab apa kata penjara tadi? Banyak sempadan. Tak bebas mana kita atas dunia ni. Orang yang kata dunia tanpa sempadan tu orang tak beriman. Dunia tanpa sempadan itu orang tak beriman. Orang beriman dunia ni penuh dengan sempadan. Nak cakap ada sempadan, nak pandang ada sempadan, nak makan ada sempadan, nak berita atau benda ada sempadan. Betul ke tidak? Jadi tak bebas kita orang mukmin. Tapi penjara pun sekejap. Mati sekarang, habislah penjara kita. Betul? Penjara mukmin ni sekejap je. Katalah sekarang umur kita, habis umat Nabi Muhammad SAW akhir zaman ni berapa yang umur paling panjang? 60, 70 Ghalib 60 macam tu lah, 60 lebih lah. Kalau lebih tu keep bonus lah Allah bagi. Maksudnya kita ni duduk dalam penjara dunia ni selama berapa tahun? 60 tahun je, 70 tahun je, tak boleh nak bebas. Lepas daripada tu duduk dalam syurga bebas selama-lamanya. Bukan 70 tahun, bukan juta tahun. Tak, sudah bebas dalam syurga. Kau nak makan apa, kau nak melantak apa, kau nak buat apa, kata ulama, syurga tu tempat menjamu keinginan hawa nafsu yang kau dah tahan berpuluh tahun atas dunia. Dulu atas dunia kau terpaksa tahan nak taat kepada Allah, terpaksa kau tahan keinginan kau, macam-macam keinginan kau, nak ni nak tu, nak kau tahan sebab nak taat kepada Allah. Sekarang Allah bebaskan. Apa yang kau nak, kau jamulah hawa nafsu kau selama-lamanya. Tak, sudah tak ada sempadan dah. Satu, kemudian tak ada dah ibadat dah. Tak ada nak ibadat dah. Semayang, puasa, zakat, haji, umrah, tak ada dah. Kau duduk dalam syurga tu sentiasa berseronok-seronok lah dengan pelbagai kesenangan, kemewahan yang kau tak pernah tengok atas dunia ni yang Allah bagi. Jadi dia punya kesusahan tadi setakat mana penjara dia? 60 tahun, 70 tahun. Sekejap, sabarlah. Tak lama lagi kita nak keluar dah daripada penjara ni. Bila mati, sebab tu orang mukmin dia seronok dengan kematian dia. Orang kafir takut mati. Orang mukmin dia cintakan kematian dia. Sebab apa? Nak bertemu dengan kekasih dia. Nak bertemu dengan janji-janji kekasih dia. Dia tak takut dengan kematian tu, bahkan dia rindukan kematian tu. Orang-orang hebat-hebat tu lah, cerita orang hebat tu, dia rindu. Bosan dah dia duduk atas dunia ni. Jemu dah dia, meluat menyampah dah dia dengan dunia ni. Tubuhnya sahaja ada atas dunia, hatinya dah ada di akhirat. Bila nak mati, bila nak jumpa Allah dia. Dunia ni bosan dah dia. Golongan tu kita ni lain. Tu kita cerita sifat orang-orang tu, orang wali-wali Allah tu macam tu. Sebab tu dia tak risau untuk mati. Kita risau untuk mati, yang main-main celupah mulut kita. Kau ni sebut mati, celupah mulut kau. Kita benci. Sebab apa? Kita tahu dah kematian tu akan memutuskan segala kesenangan hidup ni. Seronok dengan bini habis, seronok dengan laki habis, seronok dengan anak-anak habis, seronok dengan makan habis. Bila datangnya batu, jangan cakap mati.
celupa mulut. Marah kita ni, tengok hati kita tu. Hati kita tak sama dengan orang-orang soleh tu hati kita. Mereka cintakan akhirat, kita cintakan dunia. Sebab tu kita sayang nak tinggalkan dunia ni. Mereka meluatlah dengan dunia ni, meluat dia. Hati ni dah ada akhirat. Bila nak balik kampung ni? Bila nak balik kampung? Bila nak balik kampung? Rindu kampung ni. Kampung yang kekal abadi, dia rindu. Tapi bukan rindu sembarang, amalnya betul. Kita jangan minta mati, amalnya ke laut. Jangan. Kita ni disuruh minta panjang umur. Ya Allah, panjangkanlah umur, amal banyak salah lagi. Ya Allah, ilmu tak beramal lagi, hati kotor lagi. Ya Allah, panjangkanlah umur, bagi kesempatan aku nak baiki. Orang macam kita kena minta macam tu. Jangan minta mati pula, minta panjang umur. Orang-orang tu dia dah sampai level lain, dia tingkatan lain lah, bukan tingkatan kita. Jangan nak tiru-tiru, tak boleh. Sikit. Jadi yang mengambil akan halal kerana keinginan dirinya tiada lain, maka yang demikian itu daripada kejahatan yang mewajibkan atasnya habas. Maknanya dengan bermewah-mewah dengan segala yang halal tadi, mewajibkan, yakni memestikan dia nanti di hari kiamat tertahan. Habas ni makna tertahan. Perjalanan urusan akhirat itu tak lancar, tertahan. Sebab banyak yang nak dihisab oleh Allah. Kita nak naik kapal bang, kita ada 10 beg. Kawan kita selai sepinggang, siapa dulu lepas? Bukan bawa benda salah. Kita 10 beg kain baju je, bukan bawa dadah, bawa senjata lah. Siapa dulu dapat naik atas kapal terbang? Dia dulu, dia selai sepinggang. Kita sekejap lepas satu beg kan ke dah tersekat perjalanan tu. Itu ibaratnya. Jadi makin banyak harta benda yang halal, makin panjanglah hisabnya nanti di hari kiamat, berbanding dengan orang yang fakir miskin yang tak ada apa. Sebab tu orang fakir miskin yang soleh, dia duduk dalam syurga 40 tahun dulu baru orang kaya sampai. Orang fakir miskin yang bertakwa kepada Allah, dia duduk dalam syurga 40 tahun akhirat dulu, yang kaya baru sampai. Maknanya dia dah bernikmat-nikmat dengan syurga tu 40 tahun dah. Yang soleh-soleh daripada orang kaya ni baru sampai 40 tahun kemudian baru sampai. Sebab apa? Banyak yang nak banyak yang nak itu pula kelebihan orang fakir miskin. Situ pula kelebihan orang fakir miskin. Jangan kita ketawa kan dia dulu masuk besok. Kalau dia soleh lah. Kalau dia miskin, pergi tak semayang, tak beriman, tu tak jadi. Dia miskin lagi dia soleh, dia miskin lagi solehah, dia miskin lagi bertakwa kepada Allah. Dia dulu menghuni syurga daripada orang mukmin yang kaya-kaya yang soleh juga. Ini sama-sama soleh. Ni kaya soleh, yang ni miskin soleh, yang ni pun bertakwa, yang ni pun bertakwa. Ni dulu miskin, ni dulu sampai syurga. Sebab tu Nabi doa apa? Nabi doa, jadikan aku ni orang miskin. Nabi tak minta jadikan aku orang kaya. Ada kala Nabi berdoa seperti doa orang awam. Ada kala Nabi doa seperti orang yang mana? Orang yang makrifah kepada Allah. Minta miskin. Itu bukan doa kita orang awam. Minta miskin tu bukan doa kita orang awam. Doa kita orang awam minta, ya Allah rezekikanlah harta benda yang luas lagi halal. Itu kita orang awam. Orang khawas dia lain doa dia minta miskin. Sebab dengan miskin tu banyak faedah yang dia dapat. Hati sentiasa bergantung dengan Allah. Hati suka minta-minta dengan Allah, selalu bergantung dengan Allah, tak leka dengan Allah, tak lupa dengan Allah.
Berbeza dengan senang. Bila senang ni lupa dah. Sebab tu orang-orang yang nak cari akhirat, nak cari redha Allah, dia terbalik. Dia tak sama dengan kita tuan. Dia terbalik. Kita dapat benda seronok, kita seronok. Dapat benda sakit, kita sedih. Dia terbalik. Dapat benda senang, dia jadi sedih. Dapat benda sakit, dia jadi seronok. Sebab apa? Dengan sakit tu meningkatkan, maknanya kesedaran diri dia dengan Allah. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi kita sakit sebab apa? Kadang-kadang hati kita mengingat Allah itu lebih kuat berbanding dengan kita mengingat Allah dalam sembahyang. Betul tak? Kadang kita sembahyang, hati kita dah ke mana-mana, sampai keluar negara hati. Tapi bila sakit, hatinya dekat dengan Allah. Itu hikmah sakit tu. Itu hikmah susah tu. Tadi dia solat tak ingat Tuhan langsung. Dalam solat tadi semua hal-hal dunia dipikirkan dalam solat, dalam hati, sibuk hatinya dengan hal-hal dunia tu. Tak teringat langsung pada Allah. Tapi Allah bagikan dia susah, Allah bagikan dia bala, Allah bagikan dia ujian. Di situ pula hatinya sepenuh khusyuk kepada Allah. Itu hikmah tu. Itu hikmah kita yang tak tahu ni. Kita yang tak tahu, rupa-rupanya ada kala darjat hamba tu tadi, waktu dia dapat musibah tu darjatnya lebih tinggi waktu dia sembah. Sembahyang tapi kosong tu tadi, bila diberi musibah hatinya ingat kepada Allah, tinggi darjatnya kepada Allah. Sebab tu orang macam tu dia nak cari sakit. Dia cari senang, dia nak cari sakit. Sebab apa? Pada dia sakit tu lebih segera menyampaikan dia kepada Allah daripada dia senang. Dengan dia sakit, dengan dia susah, dengan dia miskin, hatinya cepat sampai kepada Allah berbanding dalam keadaan dia duduk sihat, afiat, senang, kaya. Lambat hatinya sampai kepada Allah. Nak bandingkan dengan kemiskinan, kesusahan tadi. Tu terbalik. Tu tadi saya cakap terbalik. Terbalik. Sebab tu orang-orang tu tak suka kaya, nak bagi pun dia tak mahu. Dia tak nak. Kan pelik tu. Kita kata bodohnya. Ni orang sanggup bergaduh pasal ni lah, kau boleh tak nak. Orang boleh bergaduh, cerai berai laki bini, putus silaturahim adik-beradik sebab dia benda-benda ni. Kau boleh tak nak pula. Dia terbalik dah golongan tu. Dia tak macam kita. Allah, hebat orang tu ni. Sebab di hidup dia tu nak redha Allah, nak dekat dengan Allah. Hati dia nak sentiasa dekat dengan Allah. Itu tujuan dia hidup. Di hati apa-apa yang menyebabkan dia jadi dekat dengan Allah, itulah yang dia nak. Di antara benda yang memudahkan kita dekat dengan Allah apa? Susahlah yang menyebabkan hati kita dekat dengan Allah bandingkan kita senang. Senang ni susah kita nak sebut Allah, nak ingat. Bila sakit kan lidahnya sebut, hatinya ingat. Kalau doa pun bersungguh. Banding dengan kita sihat, banding dengan kita kenyang, banding dengan kita kaya, mewah, kan hati dah macam jauh tu. Doa pun lebih kurang aja. Bila senang doanya mana? Tangannya atas lantai. Amin. Senang. Betul? Kita perasan ke tak perasan tak tahu lah. Kita tengok diri kita lah. Saya cakap diri saya, tuan-tuan dia tak tahu. Bila orang bagi sakit, Allah bagi senang, apa hajat nak dapat, kita punya doa tangan tak rantai. Amin. Kadang tak amin pun. Sebab apa? Senang. Cuba Allah uji sakit. Cuba Allah uji dengan susah. Ya Allah.
Nampak tak beza? Kan? Jadi kita nak kata tak betul macam mana? Benda tu kita buat. Kita sendiri buat benda tu. Beza hati kita waktu susah dengan waktu Allah mudahkan urusan kita. Waktu susah dengan waktu Allah mudahkan urusan kita. Waktu Allah bagi kita susah, kita doa sungguh, kadang sampai menangis sungguh. Tapi waktu Allah dah tunaikan kehendak dan hajat kita, amin pun tak mudah. Itulah kita jahat adab dengan Allah. Habis dah. Jadi mewajibkan habas dan hisab kerana firman Allah Ta'ala, thumma latus'alunna yawma idin 'anil na'im. Kemudian ditanyai pada hari itu, yakni hari kiamat, daripada segala nikmat. Allah akan tanya. Yang banyak-banyaklah tanyanya besok, yang sikit-sikit dah tanyanya. Wallahu a'lam wa ilmuhu ba'atam. Jadilah mudah-mudahan Allah redha, mudah-mudahan Allah beri kita ilmu yang bermanfaat, dan Allah bagi taufik untuk kita baiki hati kita, baiki diri kita, baiki niat kita, baiki perhubungan kita dengan Allah. Begitulah juga perhubungan sesama makhluk. Mudah-mudahan dengan berkah majlis ilmu kita, dengan berkat dengan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dosa-dosa kita, ibu bapa kita, anak isteri kita, ibu bapa tua kita, orang-orang yang buat baik dengan kita, dalam diam buat baik, dalam diam doakan kita, yang sangka baik dengan kita, adik-beradik kita, jiran-jiran kita, termasuklah yang tak senang dengan kita, termasuklah yang hasad dengki dengan kita, termasuklah yang suka bersangka yang bukan-bukan dengan kita. Mudah-mudahan sekaliannya diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi taufik, hidayah, petunjuk untuk dekat dengan Allah zahirnya dan batinnya. Mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah seperti mana Allah membimbing para nabi, para rasul, para kekasih-kekasih Allah. Mudah-mudahan Allah bimbing kita juga seperti Allah Ta'ala membimbing mereka zahir dan batinnya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan diberi umur yang berkah, diberi rezeki yang berkah, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah lahirkan di kalangan kita anak cucu cicit kita, keturunan sampai kiamat, orang-orang yang soleh, yang solehah, yang bertakwa, berjaya di dunia dan akhirat, dan pelihara daripada fitnah akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatina lana fi dinina ma ahli qudri wa thawab dhakar. Allahumma khalisna bima ana fihi ikhlasan jamila. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim. Sama, insya-Allah.